Selepas menawarkan diri secara sukarela selama 6 minggu, mereka diletakkan di unit komando untuk aktiviti pra-pemilihan atau pemanasan badan. Bibit-bibit derita sudah mula kelihatan dan akan ada yang menarik diri. Sedangkan belum mula dah siksa, ini kan pula kalau dah terjebak. Asasnya adalah kesukarelaan, maksudnya tak ada sesiapa yang memaksa. Kalau dah masuk, jangan pandai-pandai buat cerita tentang hak, tentang derita dan sebagainya. Kat pintu pagar tu dah terpampang besar-besar, datangmu tak diundang, jika ragu sila pulang. Namun nak menarik diri, terfikir pula maruah anak jantan. Semua kawan-kawan dah tahu kita berada di sini. Mana nak letak air muka kalau balik sebelum sempat pun bermula. Sekurang-kurangnya kalau gagal di tengah jalan, aku dah mencuba. Ada yang membawa semangat itu, dan walaupun hati tertanya-tanya, apa aku buat kat sini? Ego anak jantan membuatkan diri menggagahkan semangat walaupun makin hari makin luntur dek reputasi komando yang dikatakan biol. Latihan yang dikatakan menjadikan hidup bagai neraka, dan Siri 3 2013 menyaksikan peringkat kenaikan pangkat pada 11 RGK yang lebih dikenali sebagai geng pecah pintu. Tengok muka senior pun rasa macam nak tercabut perut. Dan masuk hari pertama bermulalah 36 jam bahagian pertama daripada lebih kurang 90 hari siksaan yang bakal menentukan adakah diri benar-benar anak jantan atau sekadar ayam jantan yang kuat berkokok. Pagi yang hening, subuh-subuh buta sudah dikejutkan. Gosok gigi, bersihkan diri, lebih kurang masuk baris dan bermulalah segalanya. 7 jam PT meliputi bermacam senaman yang jika difikirkan semula macam mengarut. Bergolek dalam selut, merangkak dalam longkang, forward roll sampai muntah hijau dan dunia menjadi tunggang langgang. Semuanya diiringi jerit pekik jurulatih yang menghamburkan kata-kata yang perbendaharaannya mungkin tak wujud pun dalam kamus Dewan Bahasa. Tiada jam di tangan yang ada hanya matahari yang makin lama makin meninggi memberitahu masa sedang berjalan pada kadar selembab siput babi. Lihat rakan sebelah sudah terkulai pandang, sebelah lagi kelihatan bekas muntah. Namun otak sudah berkata, lantaklah, teruskan juga. Dan bila matahari sudah terpacak di atas kepala, beban pek seberat 17 kg singgah di bahu. 11 km lari harus diredah dalam masa 87 minit dan jurulatih sudah memekik. Badan berkata, sudahlah, aku tak larat dah, namun semangat pula mengaum, buktikan kau anak jantan, dan 11 km itu memasuki laluan sepanjang dunia. Tengok ke depan, aduh jauhnya ya Tuhan. Dengan senjata di tangan, kaki di dalam dah mula pecah, pedihnya aduh tak tercerita. Tengok kanan, apik jual aiskrim. Tengok kiri, makcik jual air kelapa. Tekak rasa terbakar, dapat sekerat botol air mineral, sudah terasa bagaikan syurga sebentar. Pusing belakang, tengok rakan-rakan makin berkurang, tengok depan jalan terbentang seluas pandangan. Sampai ke selekor pula ternampak kawan yang sudah hampir sawan. Matahari di atas tersenyum sinis, kau nak sangat? Katanya. Sampai di garisan penamat, rumput kering dan tanah keras jadi penyelamat. Tersembam bersama beban, kedengaran bunyi riuh bila dilihat ada rakan-rakan yang mulanya tadi bukan main semangat, kini diangkut ambulan dengan kayu di celah gigi dan tiup di lengan. Selamat tinggal, kata mereka dengan air mata yang bergenang. Belum sempat hilang lelah, jurulatih menjerit lagi. Obstacle course pula jadi tujuannya. Dalam kumpulan bersama mereka yang dipanggil badi, yang kini sudah lebih daripada adik-beradik sendiri, halangan dirempuh. Jangan pandang belakang. Nak mampus. Kerana jurulatih akan menjerit lantang, jangan kau tinggal kawan kau kat belakang. 300 meter yang kalau di padang dipandang senang, di sini terasa macam medan perang. Jurulatih menjerit kawan memekik badan, terasa perit, otak mula berbelit dan sampai ke halangan terakhir mata mula berpinar. 3.5 meter tingginya dinding tu, 2 kali ganda tinggi, aku macam mana nak panjat? Teamwork, kerja berpasukan, jurulatih melaungkan nasihat. Maka pakatlah membantu. Dengan kaki yang dah kematu dan kudarat yang dah tinggal suku, pijatlah bahu aku tolak kamu, tergapai-gapai mencari hujung tembok sebab bila lepas kawan pula harus dibantu. Tergamam sekejap bila melihat sewaktu terjun ada kawan yang terhempap, ada pula yang tertusuk bayonet. Darah segar yang meleleh mula membuahkan kenggerian. Sebaik tamat dan badan ingatkan ia akan dapat berehat, panggilan diterima lagi. Dalam gelap pekat, si bulan pula akan menyaksikan ujian hebat. Yang ditakuti di negeri legend Pupat ni Tarzan Course. 8 halangan, kebanyakannya bertali 10 meter tingginya. Yang ada untuk menyelamat hanyalah jaring lusuh atau air kolam yang keruh. Di dalamnya menatang apa yang sedang mengeruh. Gayak ngilu tambah bila terdengar jeritan kawan-kawan yang berada di halangan terakhir Tarzan Course. Kecebur, ada pula yang tertiarap ke dalam kolam berlumpur, hati menjerit, apa yang kau buat ni memang gila, katanya. Namun pada masa yang sama bila ada kawan di bawah menjerit, badi aku dah sampai. Komando, komando, komando. Ayam jantan dalam diri kembali berkokok, aku pun boleh juga. 36 jam tergolek bertemankan bintang di langit, dan bila pusing kepala ke kiri atau kanan dengan segala payah dek tubuh yang amat keletihan, mula terperasan rakan aku dah kurang. Baru 36 jam. 90 hari kali 24 jam. Di mana nak cari kekuatan? Adakah diri ini cukup anak jantan?
Belum sempat badan hilang kebasnya daripada sengal semalam, hari-hari kejam bermula. Betutu memang berhantu. Tidur berlantai tanah kematu, berbumbung langit pekat yang siangnya membiru. Hanya uniform lusuh yang tersalut di badan menjadi selimut tak kala embun dingin menyapa. Tidak ada selingan musik daripada iPhone atau iPad. Yang ada hanya nyanyian cengkerik saat malam tiba atau suara sumbang kawan-kawan yang dipaksa meminjamkan suara. Waktu seakan terhenti. Berapa hari bulan hari ni? Berapa hari yang tinggal lagi? Soalan ditanya sesama sendiri menjadi selangan rutin yang menjadi makanan sehari-hari. Saban saat yang terdengar hanya jerit pekik jurulatih. Nama sendiri sudah hampir tak diingat kerana yang dipanggil hanyalah angka sebagai pengingat. Kau nama apa? Entah, aku nombor sekian-sekian. Ada saja seksaan yang nampaknya mampu difikir para jurulatih. Adakah patut? Di tengah hari buta, bot besi yang setengah tantu disuruh angkut atas kepala. Bawa ke pantai, patah balik berulang-ulang kali. Apa kejadah? Lengan rasa macam nak tertanggal, otot bahu menjerit-jerit minta rehat. Tak cukup dengan tu, disuruh berlari tak kira masa. Nak makan berlari, nak ambil kain berlari, nak berak berlari. Selagi ada langit, selagi itulah kau berlari. Faham? Jekah jurulatih dan kemudian diberikan peluang merasa komando rest yang sangat popular tu. Tengok dalam TV kemain hebat. Tapi bila dibuat, di atas tar yang merelit hangat, kepala botak ditarah. Aduh, terbakar kulit rasanya. Haba meresap ke dalam otak, mula mendidih, terasa macam dalam cerita zombie kampung pisang. Agaknya kalau zombie tu dapat otak aku, sedap benar disedutnya. Tangan di belakang, pinggang dibengkokkan, darah menyerbu ke kepala. Mulanya nampak celah kangkang, tapi beberapa ketika dah tak ada apa yang nampak. Segala-galanya beransur kelam. Jurulatih pula senyum lebar. Hati mula rasa tercabar, cepatlah start, dah berapa jam ni? Bila disuruh berhenti, tubuh yang dah mula kejang, pinggang yang rasa nak patah tak mampu tegak. Yang mampu hanya tergolek ke sisi, sedar-sedar tergolek atas rakan sendiri. Dan lama mana dibuat tadi? Baru 3 minit. 3 minit dah rasa macam nak mati. Kalau 3 jam, berlari sana kena lanyak sini. Jurulatih menjerit, masa makan terasa lega sikit hati. Beratullah pegang mestin. Entah apa yang diceduk masuk dalam tu tak tahulah. Nampak macam nasi, pastu kuah entah apa warna. Ni apa ni, ikan ke telur? Dan selagi tak semua dapat ambil makan, jangan kau sentuh. Maka duduklah menghadap mestin dengan nasi yang makin sejuk. Sambil perut mengeruk-geruk, cepatlah. Kejap sebelum kau makan, ni ada hadiah sikit. Zap, entah mana punya bekas tahi dicelet ke bibir. Aduh baunya. Langsung nasib tak terasa lagi dah. Apa lagi? Kata jurulatih. Kau ada 5 minit telan. Berlumba-lumba nasi menyerbu perut, sesekali ditolak dengan secangkir erik diberi. Entah apa rasanya tak tahulah. Janji ia cukup untuk memberikan tenaga. Jeling kawan sebelah tengok ada air mata mula mencurah. Teringat ayam masak lemak mak aku, hati disapu rasa sayu, tapi ini sajalah yang mampu. Siap makan, lari ke laut, bersihkan mestin, masuk balik dalam barisan, dan saat nasi belum turun disuruh pula melompat-lompat. Berkocak-kocak air dalam perut, malah ada badi yang termuntah segala yang dimakan tadi. Sambil-sambil tu menjeling, nampak baik punya jurulatih tengah gonggong ayam goreng. Celaka, hati menyumpah. Saat malam melabur tirai di peluk dingin sejuk membeku. Otak mula bertanya 1001, apa aku buat kat sini? Jauh dari tilam empuk, jauh dari makanan yang tak pernah tak cukup. Mula terbayang nasi basi yang dilempar masuk tong, roti yang sengaja dimakan separuh, rungutan yang pernah diluahkan tentang makanan yang tak sedap. Tengok pokok kelapa, terbayang-bayang kesedapan air kelapa di atas tu, pusing sebelah nampak kasut kawan dan lihat kawan yang dah lena. Ada pula yang termangu-mangu mengenangkan anak isteri awet yang ditinggalkan berbatu-batu atau mak bapak yang tak tahu anaknya masuk sarang hantu. Tekak pula mula teringat kelazatan asap rokok yang dah berhari tak ditelan. Segala benda dikenang sampai mata terlelap sendiri. Belum sempat mata pejam, terdengar jeritan. Bangun cepat. Dengan mata terpisat-pisat, senjata digapai, entah bila dah masuk barisan, tahu-tahu saja depan dah ada sarjan. Hari ni, 3 hari kita akan berjalan. Berjalan? Alah, tak ada hal. Hari tu berlari dah berbatu-batu apa sangatlah kalau nak melangkah satu-satu, dan jawapannya 160 km tu, bakal dihitung satu persatu. 17 kg pek singgah di belakang. Apa bekalan yang boleh dibawa, bawalah. Tak payah perfume, tak payah baju lawa bagai. Yang ada hanyalah uniform yang satu, yang entah apa dah baunya. Dalam barisan, bermula perjalanan. Subuh pagi, masih nyaman, semangat masih tertanam, tengok pula gelak rakan-rakan. Terasa ini senang sambil mulut menyanyi dan jurulatih yang terkedek-kedek mengiringi. Satu persatu batu ditinggalkan dan matahari mula meninggi. Peluh masin mula mencecah bibir, tangan mula terasa macam nak tercabut memegang senjata.
Bahu rasa macam terbakar menggalas beban, kaki yang dihentak dalam bot mula terasa pedih. Nyanyian sumbang mula diam, satu persatu mula berpecah kumpulan. Jurulatih mengikut dari belakang menanti mereka yang dah tak tahan. Terasa pijar di atas kepala. Kalau boleh kepala yang dah botak nak dibotakkan lagi. Paha dan betis terasa kejang dan jalan yang terbentang jauh ke depan. Jurulatih kata, boleh berhenti minum dan makan. Tapi baru nak telan minuman dah diberikan arahan untuk kejar mereka yang berada di depan. Jantung tak henti mengepam, kepala rasa berpusing dan mahu pitam. Tengok sebelah jalan nampak ada badi yang dah tergamam dan pantas diberikan bantuan. Lidah terasa berat dan seperti digam. Air liur sudah berjela, kalau diludah tak ke mana perginya. Ada jurulatih yang suruh gigit kayu supaya tak terpotong lidah sendiri. Bila ditanya, kau nak teruskan? Otak kata hentikan, namun ego mengalahkan. Aku anak jantan. Teruskan. Ada badi yang sudah hilang akal, tak nampak apa di depan. Maka berpeganglah tangan supaya sama-sama sampai ke garisan. Ada yang terpaksa dipapah, ada yang terpaksa ditampar dan ditendang supaya tak kehilangan kesedaran. Sesekali disemburai atau dicurah air supaya kekal kehidratan, walaupun tak nampak macam berkesan. Dalam hati berdoa, biarlah hujan. Tapi bila hujan, sebenarnya bertambah pula cabaran. Sekejap saja rasa segar bertandang sebelum ditambah kesakitan berkali ganda. Baju dan pek mula memberat, air mencurah-curah dalam pakaian masuk dalam bot dan tapak kaki yang sudah mula melecet mula terasa perit dan pedih. Pandang ke depan, mata mula terasa kelam. Sampai saja ke garisan tak ada apa yang mampu dilakukan selain tertiarap menyembah bumi. Rasa tergamam bila jurulatih kata, esok ada lagi. Sambil merangkak mencari tempat merehatkan diri, hati mula sangsi. Apa aku buat ni? Bolehkah esok aku sambung lagi? Bila makanan diberi dah tak ada selera bertandang. Yang terbayang hanya Lena yang mahu diundang. Walaupun sekadar bersandar pada kasut kawan yang baunya bukan kepalang. Nak buka kasut? Tak beranilah. Entah apa yang akan nampak nanti. Dan rutin berulang lagi. Rasanya baru Lena seminit tadi dah dijerit lagi dan perjalanan bermula lagi buat kesekian kali. Meski sudah hampir tak ada kekuatan berbaki, digagahkan diri. Bila dikira-kira dah ada rakan yang terkeluar lagi. Pagi ketiga, semangat terbakar semula. Baki perjalanan untuk hari ini tak jauh mana. Itu jurulatih kata, mereka tak apalah sebab naik kereta. Tapi yang penting aku mahu sampai ke penamat. Aku mau sampai ke zon hijau, kata otak. Saat bergerak, anggota badan terasa macam dibuat dari timah. Berat melekat ke bas, sengal nak angkat kepala pun dah tak larat. Tengok kiri, ada kawan yang terketar-ketar. Hati mahu teruskan tapi badan dah tak tahan. Akhirnya diangkat naik ambulans. Tinggallah rakan-rakan dengan air mata mengalir perlahan. Tengok kanan, ada kawan yang dah hampir sawan. Tangan dihulur memberi bantuan. Semangat badi, kita teruskan, kat depan tu saja garisan, walhal badan sendiri dah kepenatan. Lagi 10 km ke depan, jurulatih menarik perhatian dan terkejutlah ayam jantan. Cepat kawan, kita dah tak jauh dari garisan dan kaki dipaksa berlari perlahan walaupun menunggu masa untuk tersembam. Sampai saja dan dikibarkan bendera, hati terasa lega. Lutut terasa perit, paha dan betis terasa keras, malah tak mampu menahan badan. Tergolek terlentang menunggu ketibaan rakan-rakan. Dalam diam terdengar tangisan, alhamdulillah kerana aku dipinjamkan kekuatan. Jurulatih menjeling garang, namun dalam kelilingan terlihat rasa kepuasan. Ya, anak-anak muda ini bakal meneruskan perjuangan. Buka kasut, aduh, tengok-tengok tumit kaki dah merekah. Tapak kaki pecah-pecah, di celah-celah jari dah bernanah. Bila dipicit gelembung air, pedihnya bukan kepalang. Bahu yang disangkut beban, bila dibuka pakaian kelihatan bekas birat kemerahan dan ini hanya baru kurang separuh perjalanan. Hari-hari berlalu, tubuh semakin kematu. Sengal kebas pedih sudah menjadi makanan hari-hari. Kalau ikutkan, tubuh ni dah tak daya menanggung harta berat sendiri. Yang menjadi bekalan hanya semangat anak jantan, ego yang membakar bagi meneruskan perjuangan. Hilang segala kehebatan yang ada di luar apabila masuk kemari, sailang ke, pailang ke, semuanya hilang. Yang ada hanya tergolek terlentang. Ditumbuk perut sampai senak ulu hati, diterajang tubuh sampai terguling berkali-kali. Diseksa begitu begini sampai muntah berkati-kati. Otak mula jadi lali, ada masanya hampir tak dapat beroperasi sendiri. Sendiri menghitung hari sampai bila jadi begini. Waktu makan macam penyamun, tidur hanya dapat seminit saja pun. Ada ketika tubuh meronta-ronta, sudahlah katanya, aku dah tak mampu dah, lupakan semua ni. Tidur-tidur dan anggap semua ni mimpi semata, namun semangat dalam diri pula menjerit. Jangan kau gadai maruah sendiri, kau sudah di pertengahan jalan, teruskan demi satu kebanggaan. Saat perang dalam diri menyala, mata pusing ke segenap arah. Tengok kanan, rakan yang semalam makan sekali sudah tak ada.
Tengok kiri, rakan yang semalam sama-sama berlari juga sudah gaib. Bagai dalam cerita hantu, satu persatu mangsa disapu. Makin hari yang tinggal makin surut. Sandar pada pek menghitung bintang di langit. Pegang lengan terasa kejang dan keras. Ketul-ketul yang sebelum ni tak pernahnya wujud sekarang sudah muncul. Pegang perut baru perasan seluar makin melurut. Pusat pun dah makin surut. Tiba-tiba teringat dah berapa lama tak merasa asap rokok, nasi lemak KFC atau nasi belauk kicap sekalipun. Yang disumbat ditekak tak tahulah apa bendanya, itu pun belum tentu lekat dalam perut. Bangun pagi-pagi buta, arahan sudah melalak sampai sudah ke fasa paya. Astaghfirullah, dalam sebab segala pakaian dibuka. Disimpan dalam pek bersama segala harta, yang dibawa cuma parang dan kasut semata. Yang membalut tubuh hanya sehelai seluar hitam pendek, dan itulah yang dibawa menuju ke destinasi yang sedang senyum menanti. Diberitahu hanya 3 perkara kerja kau mudah saja. Cari air, cari makan, buat tempat perlindungan. Belum sempat langkah diatur, agas dan nyamuk sudah beratur, kenduri we kata mereka. Belum kira pacak dan lintah. Sana sini badan jadi berbintat. Pedih, sakit, miang, hilang sudah segala kehandsoman. Seketul tempurung, hanya itu peralatan paling canggih, tengok pun rasa sedih. Dalam tulah nak makan, dalam tulah nak minum, dan tempatnya tergantung di dada kesana sini teroleng-oleng. Yang jadi pakaian hanya lumpur berkelebur. Bila dipegang rasa geli-geleman. Itulah yang jadi pakaian demi melindungi diri dari elemen alam. Bila singgah mulanya sejuk, lepas tu melekit. Bila kering tubuh terasa gatal dan kulit terasa cekang. Fikirkan, di sini dapat percuma. Sedangkan orang bayar di luar sana demi untuk mencantikkan muka. Kata hati, sekadar menghibur hati yang hiba. 2 minggu tak ada nasi untuk dijamah. Tak ada air masak untuk dilanggah. Tekak rasa payau saat pertama kali air berkeladak menyinggah. Tiba waktunya diarahkan mencari siput yang berkeliaran untuk santapan, terasa gelanya tekak menerima buat kali pertama. Jeling ke sisi ada kawan, meleleh air mata sendiri. Meniti hari hanya rutin yang diikuti. Dari terbit hingga terbenam matahari. Tak ada apa-apa untuk dinanti, sentri bergilir menjaga pondok. Tidur berteman asap buat penghalau nyamuk. Dari seluar hitam, tinggal hanya daun menutup maruah diri, senjata diusung ke sana kemari. Tak ada tandas, tak ada kipas, yang ada hanya badi sendiri, masing-masing cuba menahan bila diuji. Perut mula mogok, saban masa minta disogok, mulut terasa kebas, lidah terasa bengkak. Tekak terasa mual menelan siput yang dikutip di tepi pantai. Bukan masak lemak cili padi, bukan sambal atau sup, sekadar tangkap ketuk-ketuk telan. Mata sudah mula hilang koordinasi dari otak. Sepanjang masa hanya rasa nak tutup. Ada saat dapat seminit pun jadilah. Sandar pada kawan atau pada pokok. Mulut hampir tak mampu bergerak apalagi berteriak. Bila bercakap rasa macam lidah kena ikat pada balak. Tubuh yang sasa makin susut, bau tak payahlah nak disebut, tambah dengan gigi yang dah berhari tak bergosok. Nampak apa saja kelibat yang melintas itu bakal jadi makanan. Biawak, kera, apa saja. Sembelih, bakar, masuk tekak. Jangan memilih-milih kalau mahu teruskan sampai ke akhir, kata jurulatih. Hati rasa pedih tengok dia orang sedap makan nasi dan hisap rokok dan hil. Tambah pedih bila tubuh juga menerima habuan. Sikit saja salah, ramai-ramai kena rotan. Bagai terbakar rasa punggung bila rotan datang menyinggah. Mulanya nampak garis kemudian kulit pecah. Kalau yang nasib baik keluarlah darah. Kalau tak hanya isi putih yang kelihatan. Sumpah sakitnya ya Allah. Hilang sudah rasa malu menjerit depan rakan. Tolong stop. Ampun stop. Hentikan. Tak ada apa nak dimalukan, semuanya sama saja tahan. Ada yang tanpa segan menitik air mata sebab tak tahan. Tak cukup lagi seorang salah yang lain juga kena. Diarah basuh segala lumpur yang jadi penahan lalu diikat pada tempat tahanan. Embun, angin, agas, nyamuk menyerang tanpa belas kasihan. Tubuh yang makin melidih terketar-ketar menahan sejuknya sampai ke tulang hitam. Miangnya rasa macam tak boleh tahan, tunggu sajalah sampai dilepaskan. Ada juga yang tak memenuhi sasaran pasti kena juga hukuman. Sangka kayu jadi tempat tahanan, dalam air terpaksa berendam. Bila lepas dari hukuman balik ke penginapan rasa perit datang memberi salam. Kulit yang pecah meninggalkan darah beku yang mula menjadi parut, habuan bukti sebagai anak jantan. Rasa lapar yang makin mencengkam mengembalikan segala ingatan kepada apa yang pernah dimakan. Dalam cuba menghalang gigilan tubuh dari sejuk yang mencengkam, terdengar rakan menangis dalam diam. Katanya, mak bapak aku pun tak pernah rotan walaupun aku ada sikit-sikit macam syaitan. Ampunkan aku mak, aku nak balik, aku dah tak tahan. Menanti berlalu 2 minggu, payah jadi kawasan mainan. Segala yang bahaya akhirnya sudah tak dihairan. Ular bisa, binatang buas, hantu syaitan. Ah biarkan. Seakan terasa bagai nyawa sudah di hujung, nak angkat tangan pun dah terketar-ketar. Sedaya mungkin dengan sisa tenaga yang ada, apa yang diberi cuba diharung.
Rasa bagai mati hidup semula bila diberitahu ujiannya sudah sampai ke hujung. Bot dinaik balik ke darat. Lumpur dibasuh dan uniform lusuh disarung semula, namun leganya hanya sekejap. Masuk baris ada yang akan dipanggil. Tanpa rela diminta keluar barisan. Apa, setelah berpenat ada pula silap. Tanpa segan air mata menitik saat mengucapkan selamat tinggal pada yang berbaki. Teruskanlah perjuangan, aku akan kembali. Dan yang masih berdiri tanya pada diri sendiri, mampukah aku teruskan lagi? Dalam menghitung hari-hari yang berlalu, masing-masing bertemu sahabat-sahabat baru. Sama-sama mengharung liku rasa solidariti terpaku. Meski mungkin hanya dikenal dengan angka, inilah sahabat-sahabat yang bersama-sama menempuh segala duka, segala bala. Makan bersama, tidur bersama, dibelasah bersama, segala cerita dikongsi bersama meski tanpa kata. Kesedihan, kepedihan, kepayahan akan terpahat menjadi ingatan yang akan dibawa bersama-sama sepanjang usia. Saling bersandar di bahu, saling berpegang tangan saat diperlu, sudah hilang rasa malu. Yang wujud cuma ikatan yang takkan lebur. Pada badilah tempat berpaling saat semangat makin mengering. Pada badilah tangisan dalam diam ditalakan saat orang lain tak mungkin faham. Pada badilah diminta menengok bekas sebatan yang berparut di belakang badan. Lalu termerai sumpah dan janji, jadi sahabat sejati sehidup semati. Saat ada yang diiring keluar barisan, sebelum sampai ke garisan hanya kesayuan mampu dibekalkan. Hanya renungan perpisahan jadi tinggalan, hanya pandangan semangat mampu dipinjamkan. Segalanya itulah jadi peneman, jadi pembakar semangat. Saat kuderat semakin singkat kerana jika mengharapkan tenaga jasad apa sajalah yang tinggal. Kulit yang cekang dah makin kendur, malah tangan tergigil-gigil saat dihulur. Dan diberitakan sampai pula ke peringkat seterusnya. Bukan saja jasmani perlu diukur, malah juga otak yang makin jadi bubur. Escape and evasion. Yang difahami hanya serbu, bom dan lari. Namun banyak benar butiran yang harus difahami. Lalu mulalah otak tercari-cari. Dik-dik, semangat itu harus dianuti. Gunakan segala kepintaran yang Tuhan bagi. Nampak senang dan mudah namun hakikatnya rasa nak termuntah. Pelbagai istilah, pelbagai maklumat yang bukannya mudah harus dicerna. Ingat kata jurulatih. Dengar arahan, faham arahan, ikut arahan. Arahan serang lokasi musuh. Tapi ingat musuh takkan berundur, takkan mengalah. Risiko harus ditanggung dan bersedialah untuk neraka yang entah kali keberapa. Sama-sama duduk mencangkung. Melihat, meneliti, memahami segala informasi. Dalam kepala sudah tak ada isu nasi atau Maggi. Yang ada hanya semua yang perlu diingati. Pukul berapa bergerak, di mana AV, di mana CP, apa tugasku nanti, kerana yang diperjudi bukan setakat diri sendiri tapi juga sesama badi. Hafal. Ingat apa kau kena buat. Siapa akan bersama kau, bila nak berpecah, ke mana harus bergerak, siapa serang dulu. Siapa pasang peletup, ke mana dituju selepas itu, harus berlari berapa batu. Hilang sudah ingatan pada segala kesakitan diganti dengan debaran. Bagaimana kalau aku buat kesilapan? Adakah aku akan membawa bala pada kumpulan? Persoalan demi persoalan, jantung sudah tidak lagi perlahan. Gemuruh mula menjengah saat diangkut ke kawasan bakal ditawan, di malam hari tanpa sinaran. 10 km, 6 jam perjalanan dengan langkah yang diatur perlahan-lahan. Sambil otak memutarkan segala yang telah diberikan. Sampai di lokasi sasaran, pek ditinggalkan dan dimulakan perjalanan. Dalam kelam tanpa sebarang bantuan dan jantung yang gemuruh dengan debaran. Apa pun tak nampak, otak berteriakan. Mata pula berpinah mencari penyesuaian dahan dan ranting pokok-pokok di sekeliling. Mata ada dua, telinga ada dua, tapi semua harus diawasi. Setiap langkah harus berhati-hati. Kalau terpijak ranting, confirm mati dengan adik musuh yang sedang menanti. Tapi mana nak cari langkah ni, tak nampak apa termasuk jari sendiri. Langkah sebatu rasa berbatu-batu. Mata pijar memandang apa yang ada. Telinga menangkap sebarang gerakan sambil otak memberi amaran, buat segala-galanya dengan perlahan. Lutut rasa macam nak tertanggal bila jalan terhendap-hendap. Kanan, kiri, depan dan belakang, apa yang ada? Apa yang datang? Jangan sesekali hilang perhatian. Tersergam di depan menara sasaran yang mesti diletupkan. Okey, ingat balik semua arahan, otak ligat mengingat. Kau ke depan, lepaskan tembakan. Aku pasang bahan letupan dan bila tembakan pertama kedengaran segala ingatan jadi bertabutan. Lari, maju, serang, belasah sajalah pergi depan. Yang menembak, yang ditembak dalam gelap hanya kelihatan kilatan senjata. Sekeliling jadi gamat, otak mula hilang arah. Mana, badi sesama badi mengingatkan. Cepat pasang bahan letupan sebelum kita sendiri kena tahan. Bom asap dilepaskan menambah kekeliruan. Sedang tangan terketar-ketar menyambung wayar letupan, biru sama biru. Merah sama merah. Pusing sini, keliling menara. Hampir saja segala-galanya terlepas dek jantung yang berdegup pantas. Lari. Dan di belakang kedengaran runtuhan serta musuh yang mula bertempiaran.
Asap tembakan, letupan, mana nak pergi? Apa nak dibuat? Dan hanya Buddy jadi penyelamat. Pastikan kumpulan 10 orang semuanya selamat. Lalu kaki berlari laju kerana di belakang ada bala sedang memburu. Lari, sembunyi, elak. Pasang telinga, pasang mata kerana kita ada 180 km untuk bergerak. Ada yang malang terkena perangkap yang dipasang. Ditahan musuh yang zalim bukan kepalang. 45 minit diherdik, diterajang, ditendang. Apa cara diulang-ulang agar terlepas segala rahsia yang dipegang? Senak, pedih, pening, sakit dan yang perlu diingati dari mulut jangan keluar sebarang rahsia. Hanya nombor badan, tapi alangkah suka melaluinya dengan sakit yang bertandang. Ada masa rasa nak menjerit, sudah stop. Ampun stop. Saya cerita stop. Jangan pukul saya lagi stop dan hanya Buddy jadi penguat semangat. Kita sama-sama kena belasah. Kuatkan semangat, kita teruskan, sikit lagi. Selesai 45 minit neraka dipakai baju dan diteruskan perjalanan. Dengan kepala yang dah ditandakan dan kembali menjadi buruan. Begitulah berulang-ulang. Hingga sampai ke garisan dan baru mampu menghela nafas yang ditahan. Berapa hari berapa malam tak makan, mata tak dipejam kerana takut kembali menjadi tahanan. Hanya setelah sampai ke garisan rasa terlepas dari beban meski sudah pasti ini bukan pengakhiran. Subuh yang datang hari ini terasa lebih hening. Ada sesuatu tentangnya yang seakan menegakkan bulu roma. Ada sesuatu yang tak kena, semalam bukan main jurulatih paksa kami berjaga tiba-tiba pagi ni pakat senyap belaka. Hanya kedengaran bisikan perlahan sambil mereka menjeling itu yang terlintas di kepala masing-masing saat dipanggil baris dalam keadaan diri masih dikuasai rasa mengantuk. Tapi sekejap saja lepas tu, terjerit-jeritlah balik. Aktiviti berlangsung seperti rutin maki dan herdik di selang penumbuk sesekali. Dan kemudian dipanggil lagi, masuk barisan lagi dan jurulatih mundar-mandir tanpa henti. Satu persatu angka dipanggil, hati berdebar kerana tak pasti apakah yang dipanggil akan dihantar kembali. Dan sudahnya ada air mata yang gugur lagi bila menyedari langkah tersadung di akhir garisan. Segala usaha tak membuahkan rezeki, ada juga yang terkeluar lagi. Apa, sudah sampai ke hujungnya? Adakah benar berita atau sekadar rekaan semata? Beberapa masa sebelum otak terjaga dan akhirnya berkata, ya, kita sudah sampai ke hujungnya. Jiwa dibelenggu rasa yang tak tercerita. Sayu, gembira, entah, tak tahu nak kata sebab banyak benda berlega di kepala. Rasa bagai dalam syurga berada dalam trak bergerak kerana dapat ditebus lena yang telah tak terasa sekian lama. Dan hari-hari terakhir tak banyak bezanya. Tetap dimaki, diherdik, cuma banyak tugas lain yang diberi. Angkat tong, pasang kemah, panjat atas sana, pasang itu, pasang ini, dalam kepantasan masa berlari dan tugas yang diberi. Jiwa seakan bertanya, betul ke ni? Dah nak habis ni? Hinggalah masa raptai dijalankan arahan diberikan, kau masuk macam ni, kau keluar begini. Ada masa tubuh yang dah sedia terasa tak mampu berdiri, rasa macam nak kata sudahlah tu, namun semangat dalam diri berkata, sabar sikit saja lagi. Sikit saja lagi. Dan tiba hari dinanti. Entah kenapa keheningan itu kembali, ada rasa yang tak mampu diperi. Sudah tak ada sepakan atau tumbukan lagi. Jurulatih semuanya baik sikit hari ni, malah siap ada sarapan lagi. Cuma beberapa kali dibawa berdiri sambil menunggu saat-saat yang dinanti. Sesekali berhenti, panjang pula nasihat yang diberi. Lepas ni, jaga diri, jaga kehormatan yang diberi. Jangan jadi jalang, jangan jadi petualang dan jangan lupa hakikat sebenar maruah yang dianugerahkan boleh tercala dan bila mikrofon mula bergema, maka penuhlah udara dengan pelbagai perkataan. Dan dari tempat penantian melihat kehebatan pasukan. Wah, demo yang pasti sentiasa tak dapat dilupakan. Akan sampai saat aku juga akan merasakan dentuman dan asap. Bagai memukau pandangan, itu yang mereka buat. Apa aku juga akan mampu satu hari nanti. Dan arahan diberikan untuk bergerak masuk ke penganugerahan. Dengan jantung sedikit berdebar, langkah diatur dengan agak terketar. Ingat apa yang diajar, segala-galanya harus teratur dalam keadaan kemas. Pandang ke depan, ma'ai ramainya manusia. Siapa mereka ni, apa mereka mahu, apa mereka buat, apa yang perlu dirasa dan dalam pada itu, siapa yang akan meraihkan untuk aku. Sambil menanti dalam barisan, menunggu segala ucapan, telinga terasa berdengung. Fikiran rasa sedikit beku, yang terbayang hanya Lena yang sedang menunggu. Malah sesekali hanyut nasib baik tak terjelepuk di situ. Kalau tak, memang nasiblah kena luku. Bila Panglima mula berjalan baru minda kembali tersedar. Satu persatu tubuh yang terketar dihampiri dan mulalah emosi datang menguasai melihat topi hutan dilempar ke sana kemari diganti beret hijau dengan lambang berkilat berseri. Lanyat biru dipasang di sisi dan keris hitam disarung di dada. Menjeling Buddy sebelah hati berkata, cepatlah aku pula. Seakan tak percaya berdiri di sini setelah segala yang diharungi. Menerima segala penghormatan atas segala kepayahan. Hilang mengantuk, hilang berdebar.
Kalau boleh tangan nak cabut berat dan belek, betulkah apa yang aku alami? Saat 3 purnama bergema. Dan bila dilepaskan untuk bersama sanak keluarga, alangkah tak tercerita rasanya lega. Ada ketul tersangkut yang terlepas bersama beberapa titik tangisan bila kembali menghadap wajah mereka yang dikasihi, yang selama ini mungkin tidak diambil peduli. Ibu yang tak mampu menahan air mata, merah hidungnya dek rasa bangga. Ayah yang tidak berkata-kata hanya menyampaikan melalui mata. Ada isteri yang terboyot-boyot perut datang membawa bakal wira yang menyambut ayahnya. Ada kekasih yang begitu dirindui datang berkongsi segala gembira di hati. Bagaimana perjalanannya? Terukkah? Makan apa? Antara soalan yang ditanya dan kerongkong kembali tersangkut saat ibu menyuap seketul nasi yang telah begitu lama dirindui rasanya. Lembutnya tangan ibu yang menyiapkan segala juadah. 3 purnama membayangkan segala rasa. Hari ini boleh makan sampai termuntah. Namun hairannya, perjalanan ini belum berakhir, ini hanya inisiasi, itu sudah pasti. Perjalanannya jauh lagi, namun satu batas sudah dilepasi dan selepas ini perjuangan bersambung kembali. Sementara ada antara rakan-rakan terkeluar yang akan kembali. Beret hijau, lanyat biru, daga hitam, Trinity lambang harimau berani dan penyambung legasi adalah kami. Bila kamu ditanggungjawabkan kepada kami, sudah jadi tugas kami memisahkan padi daripada jerami. Di muka kami terbayang senyum sinis namun sedikit tak mencoret apa yang ada di hati. Antara kamu, kami harus ketepikan yang mana kaca yang mana belian kerana kita bakal jadi senjata yang memusnahkan. Maka kami harus kenali yang mana jantan, yang mana pondan. Yang mana akan bersama-sama kami ke medan. Ia bukannya tugas mudah seperti yang kamu bayangkan, bukan juga tugas yang menjadi kegilaan, tapi kami harus tunjukkan keadaan dunia sebenar yang penuh kekejaman. Dari hari pertama kamu di mata kami teliti, kami perhati setiap inci, setiap gerak-geri kerana tugas ini bukan sesuatu yang akan mampu kita perkecilkan. Ia melibatkan nyawa-nyawa insan lain yang akan kita lindungi nanti. Kalau kamu lemah, kalau kamu gagal, kalau kamu gementar, mampukah kamu jalankan tugas kamu nanti? Apa yang akan kamu pertahankan kelak? Siapa yang akan kamu pertahankan kelak? Apa yang akan membuatkan kamu sanggup terjun beribu kaki? Menolak segala rasa gayat dan ngeri? Apa yang akan buat kamu terus berdiri di medan saat segala letupan bersimpang siur di sana-sini? Apa yang akan buatkan kamu terus berdiri di sebelah rakan badi saat kamu tahu di depan kamu sudah tidak ada jalan untuk lari? Apa yang akan buat kamu terus bertahan semasa kebuluran? Apa yang akan buat kamu terus mengatur langkah masa kamu sudah kepenatan? Apa yang akan buat kamu diam saat disepak terajang demi sebuah pengkhianatan? Apa yang akan buat kamu memilih kedaulatan dan rakan sepasukan masa kamu ditawarkan kebebasan dan kekayaan? Apa yang akan buat kamu terus berdiri semasa orang lain berundur dan berlari? Tugas kita nanti bukannya mudah. Bukan sepopular yang ramai sangka. Kebanyakan masa kita dikatakan gila dan menjalankan kerja yang tak berfaedah. Orang hanya memandang dan ternganga sedang segala kesusahan dan bahaya kita yang akan redah. Tugas ini akan memencilkan kita dari orang lain, malah dari keluarga. Suka orang lain memahami kerahsiaan kita dan akan ada masa kita akan berada dari dunia yang terpisah. Gaji kita tak banyak mana malah kadang bila terfikir tak berbaloi dengan apa yang kita redah dan ada masanya kita rasa dan kata kita tak ambil endah, namun hakikatnya jiwa kita sudah tidak dapat terpisah dari segala keramatnya sumpah. Kita akan terus berdiri walaupun kita sudah lelah. Kita akan terus menerjah walaupun kita tahu kita cuma menggadaikan maruah. Biar mandi peluh, jangan mandi darah. Sumpah itu yang kita junjung, akan kita pegang sampai ke hujung. Kami ganas, ya. Kami garang, ya. Kami timbulkan ketakutan di hati kamu. Kami siksa kamu dengan penyepak penendang berdas-das. Kami hina kamu dengan makian. Apa kamu fikir kami tiada perasaan? Tapi begitulah kamu akan dibentuk, memisahkan jiwa dari hati dan perasaan kerana musuh kita nanti takkan ada belas kasihan. Mereka tidak akan memberikan kamu kebaikan kerana dalam peperangan kamu harus memilih antara mati atau mematikan. Kami lihat kamu mengatur langkah longlai dan dalam hati kami berkata, semangat, teruskan, kau boleh, walaupun bibir kami tidak mengatakan. Dan bagi setiap antara kamu yang tewas kami sambut dengan hati yang sayu. Aduh, sikit lagi saja tu, kenapalah kamu tak teruskan? Saat kami lihat kamu terketar-ketar melawan suhu, tergigil-gigil menahan bala, dalam hati kami berdoa semoga kamu kuat menahannya agar kamu dapat terus menjunjung obor yang kami bawa. Kami harus mendidik kamu melawan nafsu menyerah dan kami harus bentuk kamu berdepan musuh paling gagah iaitu diri kamu sendiri. Kami harus jadikan kamu seorang insan yang daripada berkata, bolehkah aku buat ini, kepada seorang yang mampu menjerit, ya. Aku mampu buat ini. Kerana tiba masanya kamu akan berdiri di sebelah kami, bersama kami dan harus kamu ingat tak ada yang lebih kuat selain solidariti saat itu. Kami akan berdiri untuk kamu sama seperti kami mengharapkan kamu untuk berdiri untuk kami.
Tiba masanya, kami mungkin lemah di medan perang dan pada kamu kami akan berharap untuk membawa kami pulang hidup atau mungkin lebih malang yang harus kami jadikan kamu seorang yang akan memarakkan semangat perjuangan. Kerana kita hakikatnya tak ada sesiapa lagi untuk diharapkan. Saat kamu menyarung berat, percayalah meski kami tak mengatakannya kamilah manusia paling bangga, kamilah paling bahagia kerana kini sudah ada pewarisnya. Dan kami teruskan ujian demi ujian, supaya kamu akan terus bertambah kuat kerana realitinya hidup ini menuntut kita menjadi hebat. Ya, kamu mungkin ada peluang lebih hebat di luar sana. Kamu mungkin mampu memegang jawatan yang gajinya berkali ganda tanpa perlu melalui sengsara dan selepas ini akan ada di antara kamu menyesal dengan pilihan ini, kami tahu. Kami juga melaluinya. Ada ketika kami bertanya diri, kenapa ini yang aku pilih? Tapi bila kami renung wajah anak yang masih bayi, bila kami lihat senyum di wajah isteri, semangat kami kembali dalam diri. Ya, gaji kita tak seberapa, jasa kita tak dikenang seperti sepatutnya, tapi kita terus berdiri kerana ada sebab yang lebih sempurna. Tanah ini daulatnya milik kita. Kami bentuk kamu sekerasnya supaya kita akan dapat sama-sama menjaganya dan untuk kamu terus melindunginya walaupun apa badai yang datang melanda. Kita bukan petualang, kita pejuang dan jasa itu walau tak dikenang akan diadili selayaknya di sana nanti. Selamat datang ke dunia ini, dunia wira tak didendang yang tak ramai pandang. Sekali melangkah teruskan demi semangat pahlawan terbilang.